Saya Kristi Jeffrey, DI 19090003. So, hari ini saya mau bentang pasal pelan sudut belajar. Oke, ini adalah untuk pelan sudut belajar. Oke, pengenalan. Pelan ini adalah sebuah lakaran, lukisan ataupun peta. Oke, sebelum kita mau buat projek apakan, kita perlu ada pelan. Sebab disitulah kita boleh jelaskan setiap kedudukan ruang-ruang dalam kelas. Dan lebih mudahlah untuk kita tahu susun atur sudut-sudut di dalam dan luar kelas. Guru-guru pun akan paham dan kita boleh jelaskan sama murid-murid tentang kedudukan dan sudut-sudut di dalam kelas. Objektif ada 7 di sini. Oke, yang pertama yaitu merangsang sifat ingin tahu dan mengembangkan minat tentang dunia sekeliling. So, saya punya pelan ini adalah lebih fokus kepada sudut sains. So, inilah dorang boleh dari sudut sains ni dorang boleh mengembangkan minat dorang tentang dunia sekeliling. Lepas itu, dorang juga akan menguasai kemahiran saintifik. Dorang juga akan paham tentang fakta dan konsep sains. Lepas itu, dorang boleh mengaplikasi pengetahuan. Okay. Dan mempunyai kemahiran secara kritis, kreatif, dan analisis untuk dorang buat keputusan serta menyelesaikan masalah. Dorang juga akan semai sikap saintifik dan nilai murni. Dan yang paling penting adalah keperluan menjaga alam sekitar. Okey, penjelasan saya bagi ringkasan sejak di sini, yaitu dalam sudut ni ada 6 sudut belajar. Yang pertama adalah sudut matematik, yang mana pembelajaran berkaitan pengiraan, berkaitan nombor. Yang kedua, sudut sains. Dorang akan belajar tentang persekitaran dan dunia sekeliling. Yang ketiga, sudut bahasa literasi. Ini adalah sudut yang mana untuk memantapkan dorang punya penggunaan bahasa. Sudut pementasan drama ataupun role drama, yang mana bukan sahaja aktiviti-aktiviti yang lain, kita juga mau tengok dorang punya potensi dalam perlakonan, begitu. Sudut musik adalah untuk dorang mengenali dan membezakan bunyi. Dan sudut yang terakhir yaitu kreativiti dan estetika. Ini untuk bantulah kanak-kanak menghasilkan karya seni mereka sendiri. Oke, kebaikan dalam pusat sains yang pertama yaitu mengembangkan minat dan menambahkan pengetahuan. Bukan saja orang minat akan dalam di bidang, tapi orang akan ada pengetahuan tentang sains. Lepas itu, orang boleh meningkatkan daya kreativiti. Orang boleh buat eksperimen yang orang boleh pikirlah eksperimen apa yang orang mau buat. Lepas itu, orang akan semai nilai-nilai murni, dan yang paling penting, orang tahu sudah mau jaga alam sekitar. Oke, kesimpulan dalam pelan kan, kita mesti beri dorang pengajaran dan pendidikan yang sepatutnya lah, supaya dorang dapat meningkatkan perkembangan mereka. Lepas itu, kanak-kanak perlu kita dedahkan dengan sekeliling. Oke, ini semua untuk dorang punya pengetahuan. Salah satunya inilah sudut sains, yang mana membantu mereka untuk pikir apa akan berlaku dengan eksperimen yang mereka jalankan tuh. Bukan saja dorang buat tuh eksperimen, tapi dorang yang kasih tahu sendiri apa yang akan berlaku sama itu eksperimen. Jadi inilah, dan boleh tingkatkan pengetahuan mereka tentang alam sains. Oke, yang ini adalah contoh pelan saya buatlah, contoh pelan di dalam kelas. Oke, yang ini pintu. Oke, pintu pertama, dorang akan masuk dan simpan kasut di sini, rak kasut. Oke, di sini papan putih, meja belajar, tandas, singki, dan pintu kedua. Dalam setiap sekolah mesti ada pintu kedua.
pintu kecemasan lah begitu. Dekat sinilah sudut-sudut, ada 6 sudut dan bilik makan. So itu saja, sekian daripada saya. Thank you.